Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bersiaran daripada bumi Madinatul Munawwarah. Pada waktu ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan penurunan surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Dalam kitab tafsir ada menyebut, iaitu tafsir Ibn Kathir, ada menyebut macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir dan merasa macam tak sedap badan gitu, tak berapa sihat. Bila baginda rasa tak berapa sihat ni, satu hari baginda rasa macam ada dua hamba Allah datang. Ada dua hamba Allah datang dan dua hamba Allah ini berbincang. Dua hamba Allah yang berbincang itulah dia menyatakan bahawasanya Nabi SAW disihir. Dan yang menyihir Nabi adalah Labid bin Al-Asam, orang Yahudi. Orang Yahudi tu dia bagi dia datang rumah Nabi SAW dan dia ambil rambut Nabi, dan dia ambil rambut Nabi diikat dekat sikat. Diikat dekat sikat Nabi. Kemudian dia baca beberapa benda. Okey, dia baca beberapa jampi, dan bila baca jampi yang baca jampi yang ikat ni anak perempuan dia. Anak perempuan kepada Labid. Labid tu bapak dia. Jadi sebab itulah dia sebut dalam Al-Quran An-Naffathat fil Uqad. An-Naffathat maksud dia orang-orang yang meniup. Dan dia guna perkataan alifta. Alifta tu maksud dia orang perempuan. Itu sihir-sihir perempuan, iaitu anak-anak kepada Labid Al-Asam. Yang tiup, dia tiup kat mana? Fil Uqad, dalam simpulan-simpulan. Jadi dia ada seorang ambil rambut Nabi SAW. Dia pergi duduk rumah Nabi, ambil rambut Nabi, dan juga ambil sikat Nabi. Kemudian dia baca-baca, kemudian dia ikat kat sikat tu. Kemudian dia letak dalam satu telaga. Dalam satu telaga dia letak. Dan bila nama telaga tu Telaga Zarwan. Okey, bila Nabi SAW sakit, rasa tak berapa sihat, maka Nabi tahu dia disihir, dia minta Sayyidina Ali pergi ambil sikat yang diikat dengan rambut baginda SAW. Kemudian apabila dapat rambut dan sikat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Yang mana Qul a'udzu birabbil falaq mempunyai 5 ayat dan Qul a'udzu birabbin nas mempunyai 6 ayat. Bila turun ayat tu, Nabi membaca Qul a'udzu birabbil falaq, putus satu ikatan. Dia ada 11 ikatan. Qul a'udzu birabbil falaq, putus satu ikatan. Min syarri ma khalaq, putus 2 ikatan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, putus 3 ikatan. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, putus 4 ikatan. Wa min syarri hasidin idza hasad, putus 5 ikatan. Kemudian baca pula Qul a'udzu binas, Qul a'udzu birabbin nas, putus 6 ikatan. Ikatan yang ke-6. Qul a'udzu binas, malikin nas, ilahin nas, sampai akhir sekali minal jinnati wan nas. Jadi ayat Al-Falaq 5 ayat, ayat An-Nas 6 ayat, ada 11 ayat. 11 ayat itu apabila dibaca memutuskan 11 ikatan yang disihir, yang dijampi oleh An-Naffathat. An-Naffathat maksud dia peniup jampi. Dia jampi kat mana? Fil Uqad, di ikatan. Putus ikatan tersebut, Nabi pun jadi sihat. Alhamdulillah, tak ada masalah apa-apa. Nak bagi tahu hebatnya Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Maka antara cara kita nak menyekat diri kita daripada terkena sihir, antaranya ialah dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Dalam kisah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh pengarang Ar-Rahiqul Makhtum, iaitu Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dia sebut ketika mana Nabi SAW seminggu sebelum baginda wafat, baginda berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam kisah tu menyebut bahawasanya Aisyah membaca Al-Mu'awwidhat, surah-surah yang ada sifat mu'awwidhat, contoh Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, pada badan Nabi SAW untuk menjampi.
Jampi apa? Jampi sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tu dia sakit demam panas. Maknanya qul a'udzu birabbil falaq juga dengan qul a'udzu bin nas, selain ubat sihir, dia juga ubat untuk apa-apa penyakit, sama ada penyakit tu demam panas ke apa ke. Jadi sentiasalah kita baca qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Ada juga riwayat kalau seorang tu demam, dia kena baca, kita kena baca kepada orang yang demam tu, Allahumma arham jildahur raqiq. Ya Allah, kesianlah kepada kulitnya yang lembut ni. Wa azmahu daqiq, tulan dia yang tak apa kuat ni. Wa irqahu saghir, dan dia punya apa? Irqahu, urat yang kecil. Min syiddatil harid, daripada kepanasan yang kuat. Jadi, ubat ayat ni juga digunakan untuk ubat darah tinggi. Sebab apa? Sebab ada ayat wa irqahu saghir. Irqahu saghir tu maksud dia apa nama? Urat yang kecil. Mungkin urat tu mengecil kerana kolesterol yang tinggi. Jadi bolehlah kita amal ayat ni, selain daripada kita makan ubat kolesterol pun kena makan, jangan tak makan kalau doktor suruh makan. Tapi kena juga baca doa ni. Dan sebab itulah kami pada hari ni datang makan nasi Arab pun kami minta ayam. Di Lubuk Piladi ni kami minta ayam. Kami tak minta apa? Assalamualaikum. Dah datang dah. Khair. Lakum filfil. Nah. Limon bas. Masya-Allah. Kami tak minta kambing sebab kami takut. Ustaz Alim lah, dia takut gaut lah apa semua. Saya walaupun saya ada doa pun saya jaga juga makan. Ada doa kan. Tapi dalam Islam ni dia bukan sekadar doa semata-mata, tetapi perlu juga ada di sana usaha. Jadi yang kami makan di sini, yang datang kepada kami, yang datang ni jangan nak makan ni. Yang ada adalah ayam je. Kami ambil ayam lah, tak ambil yang daging-daging yang menakutkan kami lah. Jadi saya berkongsi lagi ni. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Allahumma arham jildir raqiq. Amin. Ya Allah, kesianilah kepada kulit kami yang lembut ni. Wa 'azmid daqiq, kesianlah ya Allah kepada tulang kami yang tak berapa kuat ni. Wa 'irqis saghir, ya Allah kesianlah kepada irqi, urat kami yang kecil ini. Min syiddatil hariq, daripada panas yang teramat. Moga-moga kami semua walaupun makan benda-benda yang bersifat lemak-lemak dan sebagainya, walaupun kita semua selain kita berpantang, kita juga kena banyakkan doa-doa. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.